Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Encik Mera. Selamat kembali guys, channel aku Encik Mera. Sebelum aku start video ni, boleh tekan like, subscribe dan juga button loceng tu untuk video yang akan datang guys. Ok, untuk video kali ni sebenarnya ramai yang request dekat komen YouTube aku sebelum ni. Ada dua video sebelum ni, diorang komen dekat 21 tips cara beli channel mata dan juga 5 koleksi aquarium yang aku ada. Jadi dalam video tu ramai yang komen, dia cakap, diorang tanyalah, bang boleh tak buat satu video cara nak tukar air macam mana abang set up pump, macam mana abang set up filter, lepas tu macam mana tutup arus tu pakai macam mana dan sebagainya lah. Jadi aku pun ramai sangat yang request guys, bukan sikit, ramai yang request kat komen-komen. Jadi aku ambil keputusan, tak apalah, apa salahnya alang-alang aku nak tukar air ni. Jadi alang-alang tu aku kata aku terus buatlah satu video untuk korang juga Semoga video ni memberi manfaat kepada semua, kepada subscriber aku yang baru dan juga yang akan datang, dan kepada semualah. Jadi supaya korang dapat sesuatu lah daripada video ni guys Ok guys, jadi jom saksikan macam mana aku tukar dan juga setup aku. Ok guys, jadi aku nak fokus pada ni aquarium ni untuk tukar water change. Sepatutnya aku nak tukar kepada semua ni sebenarnya, tapi untuk video kali ni aku fokus pada satu je lah. Kalau aku nak tunjuk pada semua kan jadi lama lah video ni. Jadi kalau kau tengok aquarium ni, sebenarnya aquarium ni aku ni masih clear. Ok, masih cantik, air dia lagi masih clear, masih bagus lagi kualiti dia. Tapi selalunya cukup je 2 minggu, selalunya aku akan tukar. Ok, untuk pengetahuan korang untuk aquarium aku ni, untuk top filter ni aku set up pakai PSB, photosynthetic aku lupa, photosynthetic bacteria, aku tak silap aku lah. Ok, kalau salah betul kan dia punya nama penuh dia, tapi yang paling ringkas sekali PSB lah. Ok, PSB ni fungsi dia bagus lah, banyak benda nanti aku senaraikan apa fungsi-fungsi dia yang sebenar. Tapi untuk pengetahuan secara ringkasnya, berfungsi untuk menguraikan amonia. Ok, menguraikan amonia di dalam aquarium ni, di dalam air aquarium ni. Contohnya amonia ni daripada tai ikan ataupun daripada sisa-sisa makanan lah, dia jadi amonia. PSB ni dia akan menguraikan amonia ni menjadi nitrit. Ok, lepas tu tukar kepada nitrat, dan juga last kali dia akan tukar kepada nitrogen. Ok, jadi dia bagus untuk dia circle lah, dia punya circle. Nanti aku tunjuk dia punya gambaran lah macam mana dia tukar, proses dia tukar tu. Jadi dia bagus untuk aquarium supaya ikan ni lebih selesa lah. Ok, meningkatkan kualiti air, jernihkan air dan sebagainya. Aku kan jual produk guys Jadi jom aku tunjuk kat korang Ok guys, jadi aku nak tunjuk kat korang aku punya cara setup top filter guys Ok, yang ni box filter Ok, yang ini kalau kau nampak macam kain ni kain putih ni, yang ni dah kotor lah. Nama dia Magic Stock, ataupun aku panggil dengan Stokin lah, senang cerita Magic Stokin ataupun Magic Stock lah nama dia. Ok, yang ni kau boleh dapat kat Shopee jugalah, ataupun dengan seller tu. Ok, lepas tu aku ada Biomedia. Biomedia ni aku pakai macam ni. Ok, macam ada batu nama dia Pumice Stone, tak silap aku. Kalau salah sebutan aku sebut ni, korang tegur-tegur kat ruangan komen. Ok, jadi yang ini pump oksigen dan juga top filter ni, cara dia berfungsi macam ni guys. Ok, jadi daripada pump oksigen ni dia akan sedut naik atas. Ok, dia akan sedut, and then dia akan masuk ke sini lah. Dia akan tapis dengan stokin ni. Lepas tu dia akan jatuh lah dekat sini air ni akan bertakung dekat sini. Alright. Ok, aku tunjuk kat korang sebab aku nak cuci alang-alang ni lagi. Aku buka dulu. Ok, ni lah dia guys. Nampak kotoran-kotoran tu. Nampak kotoran-kotoran tu. Dia perangkap kotoran, sisa-sisa kotoran semua kau tengok. Betul-betul memang cantik, memang terbaik lah. Sebab tu aku punya aquarium memang jenis lah hasil dia guys dengan pakai PSB lagi. Jadi kita nak masuk yang ni kita simpan tepi dulu. Ok, jadi dia jatuh daripada sini, dia akan tapis pakai yang tadi itulah Ok, Magic Stokin ni, and then air akan bertakung. Lepas tu baru dia jatuh ke bawah. Alright. Ok, kalau kau perasan kat sini, yang warna biru ni bukan asal kita beli top filter ni akan dapat tau. Dia sepatutnya yang lain tau. Dia pendek, dia tak panjang. Selalunya pendek macam ni. Lepas tu dia akan terus air jatuh, dia akan terus jatuh. Dia tak ada air bertakung. Dia punya yang asal tu lah. Tapi untuk aku ni, aku set up secara sendirilah. Aku buat sendiri pipe PVC ni. Ok, kalau kau nampak aku letak getah ni. Ok, getah ni sebagai stopper. Ok, supaya air tu akan bertakung paras sampai paras ni. Ok, daripada getah ni sampai sini. Lepas tu baru air akan jatuh ke sini. Ok, supaya aku nak air ni bertakung. Ok, bila aku letak Ok, nampak tu air akan jatuh bila paras ke sini lah. Jadi air tu akan bertakung dekat sini.
supaya dia bila kita letak PSB tu ataupun media baik, okey, media dia akan jadi perumah kat sini. Dia akan jadi perumah dekat sini dan dia akan buat kerja lah guys. Jadi dia akan bersihkan akuarium ni. Okey, dekat area sini. Okey, kat sini ada bakteria baik lah guys Kalau kau perasan yang pipe biru ni guys, aku tak buat dia tergantung tau. Okey, aku terus masuk ke dalam air. Okey, sebab salah satu sebabnya aku tak nak air yang jatuh daripada atas ni dia jatuh dengan sangat laju lah ataupun kuat, supaya arus kat sini terlampau laju. Okey, jadi aku akan terus masuk ke dalam supaya air kat arus kat sini tak terlampau kuat. Okey guys, jadi ini setup aku guys. Setup aku sangat simple guys. Okey, ini magic stocking ni dan juga pumice stone ni guys. Ini saja aku setup. Okey guys, jadi kita nak buang air ni dulu. Okey, selalunya aku buang air dan selalunya tinggalkan dalam 30% lah, 20 ke 30% aku akan tinggalkan dalam lebih kurang macam ni. Aku tak akan buang semua. Lepas tu ikan-ikan dalam ni semua aku biarkan juga. Dan pam-pam dalam ni pun aku tak matikan, aku bisa hidupkan guys Okey, selalunya pam ni pam ni bila aku nak bersihkan, selalunya aku akan tolak dia ke bawah lah, paling bawah. Supaya walaupun air tu dah buang tapi dia still sedut. Okey, supaya dia still sedut lagi Aku tak nak matikan terus pam ni. Biarkan air ni sentiasa bertakung lah. Okey, kat atas ni bertakung. Right, jom kita buang air. Okey guys, aku lupa guys ada orang tanya aku macam mana aku matikan arus dekat pam ni arus dekat pam ni. Okey, jom ni aku tunjuk ke korang Alright, ni nampak? Okey, yang ni span tau. Span yang kita belilah, span filter yang kita beli tu. Okey, kat kedai-kedai lah Jadi aku potong-potong, lepas tu aku gulung-gulung. Okey, lepas tu aku sumbat je. Okey, terus aku sumbat ke dalam ni. Okey. Okey guys, untuk buang air aku pakai ni Aku pakai tak apa nama lah sedut air ni Selalunya aku akan kacau dulu akuarium ni. Okey, aku akan kacau bawah-bawah ni. Sebelum aku sedut aku akan kacau dulu lah. Nampak bila aku kacau, nanti yang kotor-kotor ke apa benda tu dia akan terapung lah. Okey, dia akan terapung. Selalunya aku akan buat macam ni lah guys Okey, dan lepas tu baru aku tekan yang ni. Okey, okey, baru kita sedut. Dan sambil kita buang air tu, dan kita boleh sedut yang kotor-kotor tadi tu lah. Yang terapung-terapung ni guys Sambil buang air tu, kita sedut kotor-kotor yang kita tak nak yang kotor-kotor tu Okey guys, jadi macam aku ni macam ni lah aku tinggalkan air. Kalau aku buat tukar air ataupun water change, selalunya aku tinggalkan dalam macam ni lah. Ni paras dalam kira 20% juga ni 20-30% juga ni aku tinggalkan. Jadi macam aku tak tutup lampu, aku tak tutup, dan juga pump pun aku tak tutup. Aku biar dia sentiasa bekerja juga walaupun aku tukar air guys Kalau boleh masa tukar air tu buat macam ni lah guys Jangan kau tukar habis air ni sampai 100%, lepas tu kau letak air. Bila korang tukar 100% kau punya air ni, and then kau top up baru, takut ikan ni jadi stres sebab perubahan sangat drastik lah daripada segi suhu dengan pH air. Jadi macam aku tinggalkan 20-30%. Bila aku top up, dia tak ada ketara sangat lah perubahan pada suhu air tu guys Alright, jadi aku dah buang air dia ni. Jadi kita nak basuh dulu akuarium ni Kita nak basuh dulu yang kotor-kotor kat depan ni dulu. Macam aku suka lagi pakai tisu basah. Okey, tisu basah anak aku ni. Okey, untuk basuh depan akuarium ni guys macam kotor-kotor akuarium ni. Okey, sebab bagi aku pakai ni lagi bersih lah daripada pakai tisu biasa ataupun kain biasa. Okey, nampak tu. Nampak dia punya kotor ni. Okey, aku suka lagi pakai ni guys Okey, dalam-dalam ni pun kita bersih guys semua kita bersihkan. Okey guys, jadi aku dah bersihkan sekeliling akuarium ni guys Jadi sekarang ni kita nak top up air pula lah, nak tambah air. Lepas tu kita nak masukkan anti-klorin dengan garam. Ni aku terus direct lah ke toilet. Okey, kita pakai air pipe. Alright, dan kita tunggu penuh. Aku tak buka air dengan sangat laju lah. Aku buka air dengan sangat perlahan supaya air ni top up dengan pelan-pelan lah. Jadi perubahan pada suhu ataupun pH air ni tak ketara sangat guys Jadi kita tunggu lambat sikit lah untuk penuh Okey guys, sementara air penuh guys aku nak cerita sedikit lah pasal PSB ni, kelemahan PSB. Tadi aku dah cerita dah macam mana PSB ni berfungsi pada akuarium ni guys Tapi kelemahan pada PSB yang tak berapa best bagi aku, akuarium pump akuarium ni kena on 24 jam. Tak boleh mati langsung. Sebab kenapa kena on 24 jam? Sebab dekat top filter ni kita nak sentiasa air bertakung guys. Okey,
supaya dia bergerak ataupun dia bekerja lah guys supaya air ni bertakung. Okey. Tapi ada juga aku tengok orang-orang ataupun otai-otai cakap PSB ni dia punya pump dan juga lampu kena 24 jam on. Tapi macam aku tak buka lah lampu 24 jam, aku buka pump saja 24 jam. Lampu selalunya sehari 6 ke 8 jam lah aku buka. Pump ni kita naik ataskan balik. Okey. Alright. Kita naik ataskan balik. Selalunya aku tak tinggi sangat lah, lebih kurang macam ni. Ikan pun menyorok dalam ni buluh tu. Okey, dua-dua menyorok dalam buluh tu. Jadi kita tak nak kacau sangat lah. Okey guys, jadi air dah penuh guys Jadi kita nak tambah anti klorin. Okey, aku tak adalah beli yang mahal anti klorin, aku beli yang biasa saja guys. Sukatan ni ikut pada label botol ni lah. Kalau bising sorry guys ada hujan dah keluar. Okey, jadi macam aku ni kalau ikutkan dia cakap untuk 2 tank kena 2 botol lah. Tapi aku punya tak sampai 2 tank ni. Jadi aku tuang dalam 1 botol setengah. Okey, 1 botol setengah saja. 1 setengah yang ni setengah. Okey, lepas tu dah letak anti klorin, lepas tu aku letak sedikit garam guys Ni garam putih aku tak ada beli garam biru, aku beli garam putih saja. Okey. Okey, lebih kurang macam itulah garam Okey, aku nak letak PSB ni. Bau PSB ni memang bau dia busuk sangat. Bau dia macam bau longkang, bau bangkai pun ada guys jadi memang busuk gila. Okey, kita goncang dululah, kita goncang dulu so, dah goncang tadi. Goncang dulu. Okey. Okey, lepas tu buka penutup dia. Rumah aku dah tutup hidung memang busuk gila guys bau ni Okey, sukatan dia guys sukatan dia sepatutnya kalau untuk 2 kaki punya aquarium, dia punya sukatan sepatutnya 60 ml. Tapi sebabkan aku punya aquarium ni tak sampai 2 kaki, 1 kaki 9 inci yang ini 1 kaki 9 inci. Jadi aku akan letak 50 ml. Okey. Yang ni satu cup ni 25 ml lah. Okey, kita letak 2 kali lah. Macam cup ni ada dia punya label. Okey, sekali. Okey, dia letak dekat sini guys Okey, dia letak dekat sini bukan letak dalam aquarium guys tau. Okey, letak dia dekat sini sebab inilah perumah dia nanti. Okey, jadi aku akan tuang macam ni lebih kurang. Okey, dan sekali lagi dan satu lagi botol. Satu lagi. Okey, macam ni. Alright. Okey, itu sukatan kalau pakai PSB ni sukatan dia kena betul guys. Jangan salah. Okey, macam mana nak kira sukatan ni semua tu kau boleh tanya seller-seller lah. Berapa kau punya size aquarium. Okey. Jadi kau kena tanya seller korang. Okey guys, bila letak PSB ni guys bila letak PSB ni air bukan lagi jernih tau. Okey, dia akan jadi lagi keruh. Jangan salah faham, dia keruh sekejap saja, dia akan ambil masa lebih kurang 24 jam lah untuk dia jernih. Kurang daripada 24 jam, tapi bergantung pada media. Kalau media korang ni matang, jenis yang bagus. Selalunya matang ni maksudnya media dah lama tau, yang dah lama digunakan, selalunya dia kurang 24 jam dia akan jernih. Kadang-kadang berapa jam saja dia akan jernih aquarium ni. Tapi kalau media yang baru ni, macam ni tau. Kau pergi kat kedai, and then kau beli macam ni Okey, kau beli yang jenis macam ni contohnya macam ni lah. Kat kedai baru lagi, putih lagi guys itu bukan media yang matang. Dia media saja tapi dia bukan media yang matang. Media yang matang ni maksudnya media yang dah lama digunakan. Jadi kalau kau nak beli media yang matang tu, aku bagi sekali nanti kat link tu seller yang sama juga Okey, jadi kita dah tuang tadi. Jadi kita nak pakai balik dia punya stoken ni ataupun magic shop ni Jadi guys, aku tengok aku nak basuh ni tengok Okey, aku nak basuh. Kita tengoklah. Jadi kau boleh tengoklah dia punya foto dia macam mana dan juga yang bagus boleh basuh dan kita boleh pakai berapa banyak kali kita nak. Okey. Nampak tu dia betul-betul dia tapis kotoran nampak dan juga senang sangat basuh pakai ni. Okey. Okey guys, jadi aku dah bersihkan tadi dan aku nak masukkan balik ni lah Aku nak masukkan balik stoken ni ataupun magic sock ni ke dalam filter. Okey guys, kalau korang ada top filter ataupun box ni box filter ni yang panjang, jadi korang boleh letak terus macam ni guys. Okey, korang boleh terus letak macam ni. Aku tak boleh nak letak macam ni sebabnya kalau aku letak macam ni guys, nanti air dekat dalam ni dia boleh tersumbat guys. Okey, dan air ni boleh melimpah. Jadi aku akan letak macam ni sebab aku punya filter box ni tak panjang. Okey, jadi aku lipat macam ni lah guys Alright. Okey, jadi air dapat bertakung dekat sini dan berjalan lancar lah. Okey, dia tak tersangkut ataupun tersumbat. Okey guys, jadi kita dah letak penutup ni guys Aku dah set up dia punya top filter tadi tu. Okey, kita dah cuci aquarium ni semua. Okey guys, selepas 24 jam guys lebih kurang 24 jam
Aku nak tunjuk ke korang hasilnya selepas aku bersihkan akuarium ni, berapa berkesan yang gunakan PSB untuk akuarium ni. Okey guys, jom aku tunjuk ke korang secara dekat guys. Okey, tengok berapa jenis je lah berapa jenisnya selepas 24 jam menggunakan PSB. Okey, ikan menyorok lah. Okey, ni satu lagi menyorok ke bawah tu, bawah tempurung. Okey, tengok berapa jenis air ni. Tengok. Okey, adalah yang terapung-terapung ni, dia punya sisi-sisi makanan lah aku bagi tadi. Okey, yang ini pun aku dah bersihkan juga akuarium ni, pakai gunakan sistem yang sama, PSB juga. Okey, sistem filter, top filter yang sama juga macam aku set up yang ni. Okey, inilah hasil dia selepas 24 jam untuk akuarium yang ni. Ni cantik tak guys? Dia belanja lah guys, dia belanja berenang depan mata pula. Okey, alright, dan satu lagi yang ini ni selepas 24 jam juga. Alright, tengok berapa jenisnya akuarium yang aku ada guys. Okey, yang ni 2 ekor ni menyorok, dua pula menyorok ke dalam. Okey guys, dan juga yang ini guys Okey, yang ini aku tak pakai lagi PSB guys aku pakai sistem biasa je sebab ni pump yang baru. Okey, cuma air ni aku baru buat tadi, jadi air dia masih jernih lah. Okey, alright. Aku belanja ikan ni sekali pair lagi satu. Cantik tak guys? Padu fin dia. Okey, yang atas ni betina, yang bawah tu jantan. Alah, malu-malu lah jantan ni. Okey, yang ini aku tak buat water change guys. Yang ni aku tengah letak ikan-ikan kecil guys Cuma ni aku tengah letak ikan kecil bagi makan. Cuma yang ini tak ada channel mata kat dalam ni, aku letak dalam ni guys. Aku tengah train pair guys Ni jantan, ni betina. Okey, yang ni baru aku beli betina ni. Okey, nanti aku akan buat video cara-cara untuk pair train lah. Tapi kalau berjaya lah guys kalau berjaya, kalau tak berjaya tu maksudnya tak adalah video tu. Okey, harap-harap berjaya lah aku train pair ni guys Jadi aku letak ikan kecil kat sini supaya dia boleh makan lah kalau ada jentik-jentik ke. Okey, sebab tak ada ikan langsung kat sini, aku letak ikan kecil supaya kalau ada jentik-jentik ke, okey, dia boleh makan lah jentik-jentik tu. Alright. Okey guys, kalau kau perasan dekat akuarium aku ni guys, dia terang terang dan jernih lah. Okey, dia tak apa-apa gelap. Okey, selalunya aku akan letak pati ketapang Okey, aku akan letak pati ketapang macam ni dalam akuarium aku untuk stabilkan pH air. Tapi aku tak letak pati ketapang ni sebab aku nak tunjuk kat korang hasilnya selepas 24 jam Okey, nanti aku akan letak lah. Bila aku letak ni guys, nanti air dia akan jadi kuning gelap. Okey, semua ni lah akan kuning gelap. Jadi dia akan stabilkan pH air guys Okey, nanti aku akan letak lah guys Okey guys, itu saja untuk video kali ni guys. Kalau korang suka video aku ni guys, kau boleh support aku dengan tekan like, subscribe dan juga tekan button loceng. Okey, kita jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.